Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Kita masih lagi di dalam surah Al-Ma'idah, walaupun sudah menjangkau masuk ke dalam juz ke-7. Kita mulai dengan ayat 83 hingga 86. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Ayat 83. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan pada Rasul, akan engkau lihat air mata mereka meleleh lantaran apa yang telah mereka ketahui setengah dari kebenaran. Mereka pun berkata, Ya Tuhan kami telah percaya, sebab itu tuliskanlah kami dari golongan orang-orang yang menyaksikan. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Ayat 84. Mengapalah kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada yang datang pada kami daripada kebenaran, dan rindulah kami akan dimasukkan kami oleh Tuhan kami beserta kaum yang soleh. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Ayat 85. Maka memberi pahalalah Allah kepada mereka lantaran apa yang telah mereka katakan itu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan itulah ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Ayat 86. Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami adalah mereka itu ahli neraka. Ayat 83 ini adalah sambungan ayat sebelumnya, menerangkan bahawa orang Nasrani di zaman Rasulullah SAW itu lebih dekat kepada orang yang beriman daripada orang Yahudi dan orang musyrikin. Sebab yang utama ialah kerana waktu itu memang ada pendeta-pendeta
dan rahib-rahib yang benar-benar jujur dan berhati bersih. Menurut kebiasaan pembahagian juzuk-juzuk Al-Quran, ayat 82 termasuk juzuk 6 dan ayat 83 termasuk permulaan juzuk 7. Sehingga terputus, padahal makna keduanya bersambung. Maka sekarang diterangkan lanjutan bagaimana kebersihan hati pendeta-pendeta dan rahib-rahib itu. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, akan engkau lihat air mata mereka meleleh lantaran apa yang telah mereka ketahui setengah dari kebenaran. Pangkal ayat 83. Demikianlah sambutan pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang hati mereka penuh dengan kemuliaan itu bila mereka mendengar Al-Quran dibacakan kepada mereka. Mereka sampai menangis mendengar beberapa ayat saja yang dibacakan. Sebab itu maka dikatakan dalam ayat sebab mereka menangis ialah setelah mereka mengetahui setengah dari kebenaran, iaitu minal haq. Baru sebahagian saja yang mereka dengar, mereka sudah terharu. Konolah jika mereka mendengar seluruh isi Al-Quran. Menurut riwayat An-Nasai dan Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Madarwaihi yang mereka terima dari Abdullah bin Zubair, pendeta-pendeta dan rahib-rahib ini ialah orang-orang besar agama yang hadir dalam majlis Najasyi seketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Riwayat lain-lain dari Ibnu Abi Saibah dan Ibnu Hatim dan Abu Naim dalam kitabnya Al-Hulyah dan Al-Wahidi dan Ibnu Sahib, dia berkata, mengkabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Bakar bin Abdurrahman dan Al-Haris Ibnu Hisham dan Urwah bin Zubair. Mereka semuanya mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah mengutus Amir bin Umayyah Al-Damri membawa sepucuk surat kepada Najasyi. Maka pergilah dia menghadapi Najasyi dan dibacalah surah Rasulullah itu. Jadi rupanya isi surat Rasulullah SAW itu ialah meminta supaya sudi kiranya Najasyi memberikan perlindungan kepada sahabat-sahabat beliau yang telah datang memperlindungkan diri ke negeri itu, yang dikepali oleh Ja'far bin Abu Talib. Maka setelah baginda Raja Najasyi mendengar isi surat Rasulullah dibacakan, baginda suruhlah dipanggil orang-orang muhajirin itu dengan ketuanya sekali, iaitu Ja'far. Kemudian itu baginda suruh pula panggil pendeta-pendeta dan rahib-rahib supaya mereka pun turut hadir dalam majlis itu. Kemudian baginda suruhlah Ja'far membaca sebahagian dari ayat-ayat Al-Quran di hadapan pendeta-pendeta dan rahib-rahib itu. Oleh Ja'far dibacakanlah surah Maryam. Mendengar surah itu dibaca, berimanlah mereka semuanya dan bercucuran air mata mereka mendengarkannya. Tersebut pula dalam riwayat yang lain dari Abu Syekh yang diterimanya dari Qatadah bahwasanya ketua-ketua Quraisy tiada bersenang hati kerana mereka melindungkan diri ke negeri itu. Banyaknya 40 orang. Maka diutuslah oleh Quraisy 2 orang yang bijak untuk menghadapi Najasyi, memohonkan agar orang muhajirin itu diserahkan kembali kepada mereka supaya mereka bawa pulang ke Mekah. Kedua utusan itu ialah Amir bin Ash dan Umarah bin Al-Wali sebelum keduanya masuk Islam. Tetapi Najasyi tidaklah mahu memperturutkan kedua utusan itu sebelum baginda mendengar sendiri dari orang-orang itu apa sebenarnya pendirian agama mereka terhadap Nabi baru itu. Lalu mereka dipanggil menghadap, sehingga berhadap-hadapanlah mereka dengan utusan Quraisy dalam majlis Najasyi. Seketika Najasyi bertanya kepada Nabi tentang Nabi itu atas nama bersama. Ja'far memberikan keterangan, memang kepada kami telah diutuskan seorang Nabi, sebagaimana telah diutus juga kepada umat-umat yang sebelum kami.
Dia telah menyeru kami percaya pada Allah yang Maha Tunggal. Dia telah menyuruh kami berbuat ma'ruf. Dia telah melarang kami berbuat yang mungkar. Dia telah memerintah kami supaya menghubungkan kasih sayang dan jangan memutuskannya. Dia telah menyuruh kami meneguhi janji dan melarang kami memungkirinya. Tetapi sayang sekali kaum kami telah benci kepada kami lantaran itu sampai kami diusir kerana kami percaya kepadanya. Maka tidak ada kami menampak orang lain untuk mencari perlindungan melainkan engkaulah, dan itu sebabnya maka kami kemari. Mendengar itu terharu Najasyi dan serta-merta dia menyambut, memang. Tapi Ammar bin Al-As belum kehabisan akal, lalu berkata sebagai hasutan, mereka berkata tentang Isa lain sekali dengan apa yang kamu percayai. Maka bertanyalah Najasyi kepada mereka, bagaimana kepercayaan kamu tentang Isa Al-Masih? Lalu mereka jawab, kami naik saksi bahawa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya dan ruhnya, dilahirkan oleh seorang perawan yang suci. Lalu Najasyi menyambut, memang begitu, kalian tidak salah. Lalu baginda berkata pula kepada Ammar dan kawannya itu, kalau bukanlah kalian ini tetamuku, nescaya telah aku hukum kalian. Gagal sama kali perutusan Quraisy yang dilaksanakan oleh Amir bin Al-As dan Umarah bin Al-Walid itu. Mereka kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Malahan Najasyi tertarik pada Islam, lalu masuk Islam. Sampai Nabi SAW mewakilkan kepada beliau mengakad nikahkan beliau dengan Ummu Habibah, anak Abu Sufyan, yang dikala itu sangat memusuhi Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kembalilah Ja'far bersama rombongannya ke tanah Arab, langsung ke Madinah. Bersama dengan dia, Najasyi As-Sama itu mengutus pula beberapa orang pendeta dan rahib-rahib guna mengeratkan hubungan silaturahmi dengan Rasulullah SAW. Menurut riwayat Ibnu Jar dan Ibnu Abi Hatim yang diterima dari As-Sudi, bilangan utusan yang datang bersama Ja'far itu ialah 12 orang, 7 pendeta dan 5 orang rahib-rahib. Setelah mereka hadir dalam majlis Rasulullah, dibacakanlah kepada mereka beberapa ayat dari Al-Quran. Mereka pun terharu dan menangis mendengarkannya, lalu mereka memeluk Islam. Ada 2 lagi riwayat berkenaan dengan Najasyi dan pendeta-pendetanya masuk Islam itu. Menurut riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, tatkala pertemuan di istana Najasyi itu, utusan kaum Quraisy dahulu masuk dan Muhajirin itu datang kemudian. Mereka masuk dengan mengucapkan Assalamualaikum. Maka utusan Quraisy sudah mencuba pula menghasut, mengatakan bahawa salam mereka lain dari salam Nasrani. Maka Najasyi bertanya, mengapa mereka tidak mengucap salam mengikut adat yang terpakai dalam negeri itu? Ja'far menjawab, kami mengucapkan salam pada Tuhan dengan salamnya ahli syurga dan malaikat. Alhasil, dapatlah disimpulkan dari riwayat-riwayat ini bahawasanya baik Najasyi ataupun pendeta-pendeta baginda terpesona oleh ayat-ayat yang dibaca sehingga mereka memeluk Islam. Memang surah Maryam yang diturunkan di Mekah itu kalau dibaca dengan seksama, terutama oleh orang Nasrani yang jujur, teranglah akan mengharukan hati mereka. Sebab dalam kitab-kitab Injil yang 4 itu sendiri tidaklah terdapat pembelaan dan pujian yang sampai setinggi itu kepada Maryam. Kita teringat bahawa pada kira-kira tahun 1950, seorang uskup Katolik di Amerika, Bishop Shen, pun pernah mengatakan penghargaan dan rasa hormatnya pada Islam kerana penghormatan Islam yang demikian luhur terhadap Maryam, meskipun beliau tidak masuk Islam. Silaturahmi dengan Najasyi tidak putus hingga itu saja. Setelah terdengar bahawa beliau telah mangkat, Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabat mengerjakan solat gaib bagi baginda. Cuma riwayat tidak menyebutkan lagi
tentang pendeta-pendeta utusan itu. Apakah mereka kembali pulang ke negerinya dan menyebarkan Islam di sana? Apatah lagi kemudian perkembangan Islam melalui ke utara, iaitu ke negeri Syam dan ke Iraq, sehingga hubungan dengan Habsyi putus dan Najasyi yang datang kemudian kembali ke dalam agama Nasrani. Untuk melengkapi penafsiran ayat ini, kita salingkan sebuah riwayat lagi dari As-Sayuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur, yang diambilnya dari riwayat At-Tabarani secara ringkas dan riwayat Al-Bahaki yang agak panjang. Menerangkan pula pada kejadian lain tentang pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang muliawan dan budiman itu, iaitu mengenai kisah Salman Al-Farisi masuk Islam. Disebutkan ringkasnya bahawa Salman dahulunya adalah beragama Majusi yang sedang mencari-cari agama yang lebih benar. Di Mausil itu, mereka menemui pula seorang pendeta lain yang lebih tua. Bertapa pada sebuah gua. Banyak orang menziarahi beliau dan beliau banyak memberi nasihat kepada orang-orang yang menziarahinya. Dia memberi keterangan kepada Salman Al-Farisi tentang Nabi Isa, bahawa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan pendeta itu tidaklah keluar dari dalam guanya melainkan pada hari Ahad. Maka Salman pun meneruskan perjalanannya dengan pendeta yang mula bertemu tadi sampai ke Baitul Maqdis. Di sanalah pendeta itu menyembuhkan orang sakit lumpuh, dan di Baitul Maqdis itulah Salman mulai berpisah dengan dia. Lalu dia memberikan nasihat supaya kalau berjumpa dengan Nabi itu, hendaklah iman kepadanya. Kemudian mereka pun berpisah dan tak sempat berjumpa lagi. Salman meneruskan perjalanan menumpang sebuah kafilah ke Madinah, dan di sanalah Salman berjumpa dengan Rasulullah dan melihat tanda-tanda itu, lalu memeluk Islam. Oleh kerana dia diperniagakan orang sebagai budak, maka beramai-ramailah penduduk Madinah untuk menebus dia. Dalam sejarah Islam, Salman kemudian menjadi salah seorang yang penting. Keraplah dia menceritakan bahawa dia memeluk Islam adalah kerana petunjuk dari seorang pendeta yang menemaninya sampai ke Baitul Maqdis itu. Dalam berbagai riwayat ini, kita mendapat suatu kesan bahawa di zaman itu memang ada pendeta-pendeta yang tetap berpegang teguh kepada kepercayaan bahawa Al-Masih tetaplah Rasul Allah, dan masih pula percaya akan kedatangan Nabi di akhir zaman. Riwayat perkembangan Kristian sendiri pun mengakui timbulnya perselisihan di kalangan mereka, dan akhirnya telah meletakkan golongan yang berpegang teguh pada tauhid menjadi golongan yang kalah, dikucilkan dan disisihkan, dan kepercayaan mereka tidak dianggap sah. Mereka pun demikian. Maka meskipun demikian, di setiap zaman timbul juga golongan itu dan ditindas juga, namun ketimbulannya tidaklah dapat dibendung. Dan kadang-kadang timbul juga pendeta-pendeta yang bersih hati, terbuka hatinya kepada kebenaran, lalu masuk Islam. Malahan Raja Besar sebagai Najasyi dan beberapa di antara pendeta dan rahib pengikutnya dengan sukarelanya sendiri memeluk Islam. Heraklius, Raja Romawi di Suriah, dan Maukakis, Raja Muda Romawi di Mesir, tidak dapat memeluk kebenaran seruan Islam itu. Cuma jabatan mereka masing-masing saja yang menyebabkan mereka tidak mahu memeluk Islam, kerana tidak mempunyai keberanian budi. Berlainan halnya dengan Jaifar, dengan adiknya Abdullah, dua orang raja di negeri Oman. Segera setelah mereka menerima seruan Rasulullah, mereka pun memeluk Islam, sebagaimana yang dahulu telah pernah kita terangkan. Kemudian dilanjutkan pula tentang keadaan pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang terbuka hati menerima iman kerana mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Dengan lanjutannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah percaya." Artinya bahawa segala keterangan isi ayat-ayat itu telah kami dengar, maka tidaklah dapat dibantah kebenarannya. Sebab itu berimanlah kami kepadanya. Sebab itu tuliskanlah kami dari golongan orang-orang yang menyaksikan. Ujung ayat 83. Artinya, catatkanlah kami atau masukkanlah kami dalam daftar orang yang menyaksikan dan mengakui.
Tegasnya lagi bahawa dengan begini, terimalah kiranya syahadat kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dilanjutkan lagi keterangan dan alasan mereka, mengapa mereka bersikap setegas itu. Lalu datang jawapan dalam terusan ayat. Mengapalah kami tidakkan beriman kepada Allah dan kepada yang datang kepada kami daripada kebenaran. Pangkal ayat 84. Mengapalah kami tidakkan beriman kepada yang diturunkan Allah ini, iaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal setelah kami diuji dengan wahyu yang terlebih dahulu didatang kepada kami dengan perantaraan nabi-nabi yang terdahulu, baik Musa ataupun Isa Al-Masih, nyata bahawa hakikatnya satu jua dan kebenaran itu hanya satu. Dan rindukanlah kami akan dimasukkan oleh Tuhan kami berserta kaum yang soleh. Hujung ayat 84. Hujung ayat ini adalah menunjukkan kelanjutan wajar dari iman. Kalau seseorang telah mengakui kebenaran wahyu ilahi yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW kerana memang sesuai dengan pokok ajaran segala agama, timbullah cita-cita dan kerinduan agar dimasukkan Allah dalam golongan orang yang soleh-soleh. Kalau pengakuan atas kebenaran telah ada, kalau iman sudah diterima, mestilah ada kelanjutannya, iaitu melaksanakan keimanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Agar bertemu di antara teori dengan praktik. Tidaklah mungkin seorang mengaku dirinya beriman kalau tidak nampak usahanya menyesuaikan kehidupannya dengan kepercayaan yang dianutnya. Maka dalam ayat ini diterangkan bahawa pendeta-pendeta Nasrani itu setelah mereka mengaku beriman, bercita pula agar Allah dimasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang soleh, dan kehidupan yang soleh itu telah mereka saksikan sendiri pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang datang melindungkan diri ke negeri Habsyi itu. Seumpamanya Ja'far bin Abu Talib, Utsman bin Mas'un dan muhajirat yang selama mereka melindungkan diri di negeri Habsyi itu, kehidupan mereka sehari-hari, ketinggian budi dan akhlak mereka patut dijadikan contoh teladan. Contoh ketinggian budi yang diperlihatkan oleh sikap hidup lebih besar pengaruhnya daripada pidato-pidato atau ucapan mulut. Ayat ini memberi contoh teladan kepada kita bahawasanya kehidupan Muslim yang sejati, yang soleh, dapatlah menarik hati orang lain agama yang batinnya telah tidak terpengaruh oleh rasa benci yang telah ditanamkan beratus-ratus tahun. Ketika Maulana Abdul Alim Al-Siddiqui, seorang mubalik Islam dari Pakistan, mengadakan pidato-pidato dan dakwah-dakwah di beberapa negeri di Eropah dan Amerika, banyak orang Kristian tertarik kepada Islam dengan bimbingan beliau. Sebab yang utama ialah dalam kehidupannya sendiri, Maulana tersebut menunjukkan teladan hidup yang sederhana. Syekh Muhammad Abduh pernah menceritakan bahawasanya ketika beliau melawat ke beberapa negeri di Eropah, sesampai beliau di Wenen, seorang perempuan Eropah telah tertarik kepada beliau, lalu meminta petunjuk pada beliau berkenaan tentang Islam. Perempuan itu menyatakan terus terang bahawa selama ini dia menyangka bahawa yang bisa hidup soleh itu hanya pendeta-pendeta Kristian saja. Tapi setelah melihat beliau dan memperhatikan sikap hidupnya, barulah perempuan itu tahu bahawa di luar Kristian pun ada orang seperti demikian. Penulis tafsir ini pun dalam perlawatannya ke Amerika pada tahun 1952 telah mengalami hal yang serupa seketika melawat ke Universiti Chicago yang terkenal. Di sana penulis telah menjadi tetamu dari seorang profesor warga negara Amerika keturunan Jepang dan telah memeluk agama Kristian. Lebih dari 1 jam kami bertukar fikiran dalam suasana persahabatan yang mesra tentang agama, kebudayaan, perbezaan timur dan barat dan filsafat, dan terutama sekali tentang falsafah ajaran Islam. Demikian asyik percakapan kami sampai di penutupnya beliau berkata, sayang sekali orang yang seperti Tuan jarang sekali datang melawat ke negeri ini.
Orang di sini telah tenggelam ke dalam alam kebendaan sehingga tidak ada kesempatan lagi menilai dan menggali soal kerohanian. Dan beberapa orang Indonesia terkemuka pun telah datang ke negeri ini dan datang ke universiti ini, tetapi saya tidak mendapat keterangan seperti yang Tuan katakan itu. Apakah banyak orang yang berfahaman seperti Tuan di negeri Tuan? Saya tidak dapat memberikan jawapan yang tegas tentang pertanyaan yang terakhir. Cuma sekarang kita kembali pada ayat yang tengah kita tafsirkan. Di dalam ayat ini kita melihat dua hal yang dapat mempengaruhi sehingga pendeta Kristian sendiri bisa dengan segala keikhlasan menerima Islam jika mendengar bunyi ayat dan memahami artinya. Kedua, jika melihat contoh kehidupan Islam itu menjelma atau menubuh dalam diri penganutnya dan imannya seperti ini mendapat sambutan kasih mesra dari Tuhan. Maka memberi pahalalah Allah kepada mereka lantaran apa yang telah mereka katakan itu. Pangkal ayat 85. Mereka diberi pahala oleh Allah kerana mereka telah berani mengatakan kebenaran dengan terus terang, iaitu bahawa hati sanubari mereka telah menerima tauhid. Mereka tidak bertahan lagi pada faham yang sesat dari hakikat agama yang mengatakan bahawa Allah itu beranak dan Allah itu adalah anak itu sendiri. Mereka mendapat pahala kerana mereka telah berani menentang suasana sekeliling, lalu kembali kepada ajaran yang sejati dan asli daripada Rasul-Rasul, iaitu ajaran Tauhid. Pahala itu iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Tegasnya bahawa permohonan mereka yang tersebut di atas tadi, supaya kedudukan mereka disamakan Allah dengan orang-orang yang soleh itu, dikabulkan oleh Allah. Sebab dengan sikap mereka menyatakan diri, mengakui dan menyaksikan kebenaran yang dibawa Rasul, sampai titik air mata mereka terharu kerana menerima kebenaran, adalah bukti pertama yang menunjukkan bahawa mereka sendiri telah mendekati tempat orang-orang yang soleh. Apatah lagi kemudiannya telah mereka iringi dengan amal perbuatan. Dan Rasulullah SAW selalu mengatakan bahawasanya Islam itu adalah menghapuskan segala dosa zaman lampau yang pernah dikerjakan. Orang-orang yang maju dalam Islam sendiri pun seumpama Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain, dahulunya pun orang musyrik penyembah berhala. Mereka pun titik air mata mendengarkan ayat Allah dibacakan Nabi. Mereka pun beriman dan menyaksikan, dan mereka berjuang menegakkan itu dalam kehidupan mereka. Lantaran itu, mereka pun dijanjikan masuk syurga. Maka tidaklah ada perbezaan penghargaan Allah terhadap seluruh hamba-Nya, asal hamba itu benar beriman, menyaksikan dan berbuat perbuatan yang soleh. Dan itulah ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Hujung ayat 85. Kalimat di ujung ayat ini ialah muhsinin. Kita ertikan iaitu orang-orang yang berbuat baik, atau yang selalu berbuat baik dan selalu memperbaiki dan mempertinggikan mutu perbuatannya. Sebab iman, pengakuan dan penyaksian itu menghendaki kegiatan selalu. Amal soleh itu hendaklah selalu ditingkatkan dan dinaikkan mutunya. Jangan dicukupkan dengan apa yang telah didapat saja. Iman itu bisa memuncak naik kalau selalu dipelihara dan dipertinggikan. Saya repeat, iman itu bisa memuncak naik kalau selalu dipelihara dan dipertinggikan, dan bisa pula meluncur turun sehingga habis kalau tidak ada pemeliharaan. Sebab itu datanglah petunjuk Rasulullah SAW tentang arti ihsan itu. Seketika Jibril menanyakan kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah dengan matanya sendiri. Dan meskipun Allah tak dapat engkau lihat dengan mata, namun Allah tak melihatmu. Sebab itu hendaklah engkau selalu berbuat ihsan. Orang yang kafir. Sekarang tentu datang pertanyaan dalam hati kita. Kalau demikian terang dan nyata
penghargaan Allah kepada orang-orang Nasrani, sehingga dikatakan bahawa dibandingkan dengan Yahudi dan musyrikin, orang yang mengakui dirinya Nasrani itulah yang lebih dekat pada Islam. Mereka lah yang melancarkan perang Sahib 200 tahun lamanya di zaman lampau. Mereka lah yang memusnahkan orang Islam dari Spanyol, setelah kaum muslimin hidup di sana sampai 700 tahun. Dan mereka pula yang menyambung perang salib itu dengan penjajahan. Dan sekarang setelah negeri-negeri Islam merdeka, mereka pula yang melakukan perang salib moden. Timbul pertanyaan, apakah ayat ini tidak berlawanan dengan kenyataan? Jawabnya tidak. Sebab ayat ini langsung diiringi oleh ayat berikutnya, iaitu ayat 85 diikuti oleh ayat 86 yang bunyinya demikian. Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami adalah mereka itu ahli neraka. Ayat 86. Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami adalah mereka itu ahli neraka. Ayat ini memberi kejelasan bahawasanya Nasrani itu berbagi dua macam di dalam menerima perutusan Nabi Muhammad SAW. Sebahagian beriman kepadanya dan sebahagian lagi kafir. Di dalam ayat 98 surah Al-Bayyinah sudah dijelaskan bahawasanya orang yang kafir dari ahli kitab dan musyrikin itu akan tetap berpegang teguh kepada kepercayaan mereka yang sesat itu sampai datang kepada mereka penerangan yang jelas. Kerana Rasul iaitu Nabi Muhammad SAW diutus Allah membawa suhuf iaitu lembaran yang suci yang di dalamnya ada kitab-kitab yang bermutu tinggi. Kemudian diterangkan lagi bahawasanya mereka yang keturunan kitab ini berpecah-pecah sesudah datang keterangan itu. Yang setengahnya menerima kebenaran, mengakui kedatangan Rasul, dan yang setengah lagi kafir, tidak mau percaya. Maka ayat 86 yang tengah kita uraikan ini adalah satu maksudnya dengan ayat ke-6 dari surah Al-Bayyinah tersebut, iaitu bahawasanya orang-orang yang kafir dari ahli kitab ataupun dari musyrikin, tempatnya ialah dalam neraka jahanam dan akan kekal mereka di dalamnya. Mereka itu ialah sejahat-jahat manusia. Dengan tegas dikatakan kafir orang yang berkata bahawa Allah itu ialah yang ketiga dari yang bertiga, padahal tidak ada Tuhan kecuali hanya satu. Ini ditegaskan dalam surah Al-Ma'idah surah 5 ayat 75 juz 6 yang telah dijelaskan secara langsung, iaitu bahawasanya kafirlah orang yang mengatakan bahawa Allah itu ialah Isa anak Maryam. Mereka telah kafir bukan saja kepada Muhammad dan Al-Qurannya, tetapi mereka telah kafir kepada kebenaran yang dibawa oleh sekalian Rasul Allah. Kerana tidak ada ajaran dalam seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah pada Rasul-Rasulnya yang mengatakan bahawa dia Tuhan Allah itu tidak lain ialah Isa Al-Masih, dan tidak pula pernah Isa Al-Masih mendakwakan bahawa dirinya sendirilah yang Allah itu, dan tidak tersebut pada kitab-kitab Nabi Allah dan Ruhul Kudus yang disebutkan tiga berarti satu dan satu berarti tiga, iaitu Trinitas. Maka kalau dikatakan bahawa faham-faham seperti ini kafir, bukanlah semata-mata kafir kepada Muhammad, tapi kafir kepada kebenaran, maka neraka jahanamlah tempatnya. Lantaran itu pula janganlah orang menyesali kaum muslimin, kerana sekiranya kaum muslimin menganggap orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, kerana memang Al-Quran yang menyatakan mereka kafir. Golongan yang kafir inilah yang menyelenggarakan perang salib lama dan perang salib moden. Dan golongan inilah yang disebut-sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 120 yang selama-lamanya tidak merasa reda sebelum kaum muslimin mengikut agama mereka. Golongan inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 105 bahawa mereka tidak merasa senang kalau kenaikan akan diturunkan Allah pada kaum muslimin. Dan golongan inilah yang diterangkan oleh surah Al-Baqarah ayat 109 yang tidak berasa senang hati sebelum mereka dapat menarik orang yang beriman kepada Allah agar kafir sebagai mereka pula.
Maka dengan ayat-ayat yang tengah kita tafsirkan ini, yang dimulai dengan akhir juzuk 6 yang menerangkan bahawa Yahudi dan kaum musyrikin lebih memusuhi Islam dan orang-orang mengaku Nasrani lebih dekat cinta kasihnya kepada Islam, adalah ayat yang adil, menunjukkan kebenaran bahawa di samping yang sangat memusuhi Islam, ada juga orang Kristian itu yang tidak mau mengikatkan dirinya kepada fanatik dan rasa benci yang ditanamkan turun-temurun. Lihatlah kembali Ashabun Nuzul, iaitu ketika Ja'far bin Abu Talib diundang menghadapi majlis Raja Najasyi. Ja'far telah membaca surah Maryam yang menerangkan kesucian Maryam dan kelahiran Nabi Isa yang tidak berbapa, sampai Najasyi dan pendeta-pendeta yang hadir menangis belaka mendengar kisah yang benar dan indah itu. Tiliklah Injil yang 4 yang beredar sekarang ini, lalu bandingkan dengan kisah Maryam dalam Al-Quran. Asal orang berfikir dengan adil dan benar, orang pasti akan mengatakan bahawa pembelaan Al-Quran terhadap Maryam lebih luas dan lebih mendalam daripada pembelaan Injil-Injil itu sendiri. Memang Al-Quran lebih menegaskan bahawa Maryam mengandung dengan kehendak Allah. Al-Quran tidak memberi keraguan dalam hal itu. Al-Quran tidak mengatakan bahawa Maryam lalu kahwin dengan Yusuf tukang kayu, padahal Maryam tengah mengandung. Dan sebelum mengandung itu, Al-Quran menegaskan bagaimana kesucian Maryam, bagaimana dia diasuh oleh Zakaria di waktu kecilnya. Sebab itu Maryam sebab ibu Maryam ataupun isteri Imran telah bernazar bahawa jika anaknya lahir akan dijadikan penjaga Baitullah, iaitu Baitul Maqdis. Kebetulan anak itu perempuan, bukan laki-laki sebagai yang diharapkan. Namun nazarnya itu dipenuhi juga. Diantarkannya juga anak perempuan itu ke Baitul Maqdis sampai dia besar di bawah asuhan Zakaria, suami saudara ibunya. Sesudah diterangkan panjang lebar bagaimana kesucian ini, baik dalam surah Maryam yang turun di Mekah atau dalam surah Ali Imran yang turun di Madinah, barulah diterangkan kelebihan Isa Al-Masih. Dan surah Maryam yang turun di Mekah inilah yang dibacakan Ja'far bin Abu Talib di hadapan Najasyi. Hati beliau yang suci bersih, demikian juga hati pendeta-pendeta yang turut duduk dalam majlis beliau pasti bergetar dan terharu mendengar kisah sehingga mereka masuk Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan alam sekarang ini telah membawa ahli cerdik pandai pada kesimpulan bahawa Allah adalah Esa, dan kelahiran Al-Masih dengan tidak melalui hal yang biasa bukanlah alamat bahawa Isa itu sendiri adalah Tuhan. Sebab beribu-ribu banyaknya kelahiran dalam alam ini yang lebih ajaib daripada kelahiran Isa Al-Masih, seumpama kelahiran matahari, kelahiran bulan dan bintang, tumbuhnya kayu-kayuan, mengalir air ke lautan, jauh lebih dahsyat dan ajaib daripada kelahiran Isa Al-Masih. Namun semuanya itu tidaklah anak Allah. Sekarang terjawablah keraguan-keraguan yang timbul di dada orang yang melihat perbezaan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa orang Kristian lebih dekat kasih sayangnya kepada Islam daripada orang Yahudi dan orang musyrikin. Teranglah bahawa yang lebih dekat kepada Islam itu ialah orang Kristian yang ikhlas, yang tidak dikotori kepercayaannya dengan rasa kebencian. Dan jelaslah pula dalam ayat ini bahawa hal ini kebanyakan timbul tekun menuntut kebenaran sampai air mata mereka titik. Orang Kristian yang ini pula lah yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 62 disamakan darjatnya dengan orang yang beriman dengan Yahudi dan Syabi'in. Sama-sama mendapat pahala di sisi Allah, sama-sama tidak berasa takut dan duka cita sebab mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Bukan seperti pendeta-pendeta di zaman kita sekarang ini. Dan bertambah jelas pula kebanyakan pendeta-pendeta agama itu dikerahkan ke negeri-negeri Islam yang terjajah atau bekas terjajah oleh negara-negara imperialis dan kapitalis dalam rangka perang salib moden. Kadang-kadang agama itu dipakai oleh penalut-penalut untuk mengalahkan musuh. Eisenhower, General Amerika Syarikat
yang mengkepalai tentera sekutu menyerbu ke Eropah hendak mengalahkan bangsa Jerman ialah dengan sembahyang terlebih dahulu. Stalin yang sangat benci pada segala agama seketika negeri Rusia diserang Jerman telah mendekatkan diri kepada gereja atau kepada orang Islam, menyuruh mereka berdoa dan sembahyang guna memperkuat semangat Rusia menangkis serangan Jerman. Dunia Barat telah makin lama makin membuang agama Kristian itu dan kehidupan mereka dan hanya digunakan untuk menentang Islam di negeri-negeri yang penduduknya teguh pada Islam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata